Malaysia tidak akan berjaya sama sekali. Teknologi yang menjadikan kehilangan kuasa hampir sifar superkonduktor. Teknologi ini hanya berfungsi jika wayar di bawah tanah bandar dikekalkan pada suhu negatif 196 darjah Celcius mengalirkan elektrik 24 jam sehari. Walaupun hanya goyah 0.1 darjah, wayar boleh rosak dan seluruh bandar boleh lumpuh. Atas sebab ini, ia dinilai sebagai tidak mungkin dalam realiti sebaik sahaja ia keluar dari makmal. Negara-negara peneraju seperti Perancis, Amerika Syarikat dan Jepun gagal mengkomersialkan teknologi ini selepas 30 tahun penyelidikan dan semua sepakat ia mustahil. Namun Malaysia, yang bermula paling lewat, melaksanakannya buat kali pertama di dunia dalam grid kuasa sebenar. Bagaimana ia menjadi kenyataan di Malaysia? Inilah catatan tentang keazaman yang hebat itu. Bermula sekarang. Di mana anda sedang mendengar? Jangan lupa langgan dan suka. Suhu negatif 196 darjah, sebaik sahaja suhu itu berayun walau 0.1 darjah, walau 1 darjah, petang di Paris akan tenggelam dalam kegelapan. Kabel yang ditanam 30 meter di bawah tanah akan terbakar, dan pemulihan akan mengambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan. Ini bukan sekadar kemalangan teknikal, ini adalah jantung bandar yang berhenti berdenyut. Dan dalam bilik persidangan ini, mungkin hanya saya seorang yang benar-benar memahami beratnya isu ini. Selamat petang, saya Etienne Leclerc. Saya bertanggung jawab menyelaras keseluruhan projek transmisi superkonduktor kebangsaan Eropah. Alasan saya berdiri di sini hari ini hanya satu. Untuk menjelaskan dengan jelas apakah teknologi yang sedang kita tangani dan mengapa ini adalah isu negara. Udara di dalam bilik persidangan terasa berat. Mata para pegawai tinggi yang duduk mengelilingi meja bujur panjang tertumpu kepada saya. Saya tidak menghidupkan skrin pembentangan. Angka dan graf telah diedarkan secukupnya. Apa yang diperlukan sekarang bukanlah data, tetapi pemahaman. Apabila orang mendengar perkataan transmisi superkonduktor, mereka sering membayangkan teknologi masa depan. Kabel berkilauan, tenaga bersih, imej yang seolah-olah keluar dari film science fiction. Tetapi realitinya sama sekali berbeza. Saya perlahan-lahan membuka mulut. Ini bukan hanya menanam kabel di dalam tanah. Ini adalah sejenis operasi untuk mengeluarkan kuasa dari naga yang tidur di bawah tanah bandar tanpa membangunkannya, jelas saya. Suhu negatif 196 darjah adalah tahap yang tidak dapat dibayangkan oleh deria manusia. Ia lebih rendah daripada takat didih nitrogen cecair dan lebih sejuk daripada angkasa lepas. Suhu itu mesti dikekalkan di tengah-tengah bandar 24 jam sehari, 365 hari setahun tanpa sebarang sisihan. Setiap kilometer kabel memerlukan berpuluh-puluh unit penyejukan, dan jika salah satu daripadanya berhenti, tindak balas berantai akan bermula. Suhu akan meningkat, keadaan superkonduktor akan pecah, rintangan akan menghasilkan haba yang sangat besar. Haba itu akan mencairkan kabel, memusnahkan kemudahan di sekelilingnya, dan akhirnya meruntuhkan keseluruhan grid kuasa bandar. Saya perlahan-lahan melihat sekeliling bilik persidangan. Beberapa orang mengangguk, tetapi kebanyakannya masih kelihatan tidak memahami makna sebenar teknologi ini. Jadi, saya bercakap dengan lebih spesifik. Jika kabel superkonduktor yang dipasang di pusat Paris rosak, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 2 jam untuk pasukan pemulihan tiba di tempat kejadian. Dalam 2 jam itu, bilik kecemasan hospital akan terhenti, kereta api bawah tanah akan berhenti, dan pusat data akan tergendala. Kerugian ekonomi sahaja akan mencecah ratusan juta euro setiap jam. Jadi, ini bukan sekadar teknologi untuk menghantar elektrik dengan lebih cekap. Ini adalah isu sama ada negara mampu menanggung risiko itu, dan sama ada terdapat sistem untuk menguruskan risiko itu. Saya mahu menjelaskan perkara ini. Amerika Syarikat mendahului dalam teori. Kertas kerja dari makmal MIT dan Stanford sangat hebat. Mereka berurusan dengan barisan hadapan fizik, tetapi mereka belum keluar dari makmal. Jepun mempunyai teknologi pembuatan yang tepat. Teknologi pembuatan konduktor superkonduktor mereka adalah yang terbaik di dunia dan kawalan kualiti mereka sempurna. Walau bagaimanapun, mereka juga tidak berjaya dalam pembuktian berskala bandar. Sebaliknya, Eropah adalah berbeza. Saya tidak menyembunyikan kebanggaan saya. Kami telah menyelesaikan pembuktian berskala kecil di Frankfurt dan Amsterdam, dan kami sedang bersiap sedia untuk pembuktian segmen 2 km di Paris. Teori adalah penting, pembuatan juga penting. Tetapi nilai sebenar teknologi ini akhirnya bergantung pada sama, ada ia boleh dikendalikan dalam grid kuasa bandar sebenar. Memastikan kestabilan 24 jam.
Membina sistem untuk bertindak balas kepada pemboleh hubah yang tidak dijangka itulah teknologi sebenar, saya percaya. Saya perlahan-lahan melihat sekeliling bilik persidangan dan meneruskan ucapan saya. Anda mesti faham bahawa memiliki teknologi ini bukan hanya tentang memasang kabel. Ini adalah tentang mengawal denyutan jantung bandar, bertanggung jawab terhadap kehidupan seharian berjuta-juta orang, dan menentukan masa depan grid kuasa negara. Itulah sebabnya teknologi ini dipanggil domain dewa. Ia bermakna ia sukar, ia berbahaya, dan ia berharga. Udara di dalam bilik persidangan menjadi berat. Berat kata-kata saya telah disampaikan kepada orang ramai. Saya berhenti seketika dan menambah satu ayat terakhir. Ini bukan teknologi, ini adalah isu sama ada negara mampu menanggungnya. Transmisi superkonduktor bukanlah soal pilihan, tetapi soal kelayakan. Hanya negara yang layak yang boleh melangkah ke domain ini. Beberapa pegawai mengangguk. Penjelasan saya nampaknya telah disampaikan dengan secukupnya kepada mereka. Saya mengemas fail sambil berfikir, kami telah melepasi ambang itu. Kini, yang tinggal hanyalah menjadikan teknologi ini sepenuhnya milik kami dan mewujudkan jurang yang tidak boleh diikuti oleh sesiapapun. Selepas mesyuarat, saya melihat keluar tingkap. Langit Paris cerah dan bandar itu berjalan dengan aman. Kabel negatif 196 darjah tidak lama lagi akan menghantar elektrik 30 meter di bawah tanah. Mengekalkan keamanan itulah tugas saya. Dan saya percaya saya boleh melakukannya lebih baik daripada orang lain. Sambil berjalan di koridor, saya sudah bersedia untuk mesyuarat seterusnya. Tidak lama lagi, seseorang akan bertanya, bagaimana negara lain bertindak balas? Jawaban untuk soalan itu sudah disediakan. Dengan data, dengan logik, dan dengan analisis realiti yang dingin. Keesokan paginya, kami berkumpul semula di bilik persidangan yang sama. Taklimat semalam nampaknya telah meninggalkan banyak soalan di kalangan pegawai tinggi. Saya menyebarkan fail sambil menjangkakannya. Seseorang pasti akan bertanya, bagaimana negara lain bertindak balas? Cahaya matahari pagi Paris masuk melalui tingkap. Cahaya menyinari meja panjang di bilik persidangan. Saya menghirup kopi sambil menunggu. Soalan itu datang lebih cepat daripada yang saya sangka. Seorang pegawai kanan dari Kementerian Keuangan mula bercakap. Dr. Leclerc, saya faham apa yang Anda katakan semalam. Tetapi saya mempunyai satu soalan. Bukankah negara lain juga akan mencabar teknologi ini? Kita tidak boleh memonopoli bidang ini, bukan? Saya mengangguk. Itu soalan yang wajar. Saya membuka komputer riba saya dan berkongsi skrin. Slide itu meringkaskan status proyek superkonduktor di seluruh dunia. Soalan yang bagus. Malah, pada saat ini, beberapa negara mencabar teknologi transmisi superkonduktor. Tetapi mencabar dan berjaya adalah dua cerita yang sama sekali berbeza. Saya memaparkan data pertama, kadar kelangsungan hidup proyek superkonduktor. Dalam 20 tahun yang lalu, terdapat 8 proyek transmisi superkonduktor yang bermula di seluruh dunia. Hanya 12 yang mencapai peringkat pembuktian, dan hanya 3 yang hampir dengan pengkomersialan. Jika dikira dari segi kadar kelangsungan hidup, ia kurang daripada 3%. Ini bermakna jika 100 proyek dimulakan, 97 akan runtuh di tengah jalan. Bilik persidangan senyap. Saya meneruskan. Yang lebih penting ialah ini. Dalam sejarah, tidak pernah ada satu kes pun negara di luar 10 ekonomi teratas dunia berjaya dalam bidang ini. Kerana teknologi ini bukanlah soal wang, tetapi soal berapa lama Anda boleh membakar wang. Pelaburan awal sahaja berbilion-bilion euro dan ia mengambil masa sekurang-kurangnya 5 hingga 10 tahun untuk pembuktian. Sepanjang tempo itu, tiada hasil sama sekali, hanya wang yang keluar. Saya menukar slide. Senarai pesaing utama muncul di skrin. China, India, Brazil, dan Malaysia. Saya menerangkan satu demi satu. Pertama, China. Saya menunjukkan status projek China sambil berkata, China adalah lawan yang paling perlu kita waspadai. Kerajaan Beijing telah pun melabur beratus bilion yuan dan sedang membina kemudahan pembuktian berskala besar di Shanghai dan Shenzhen. Kekuatan China adalah jelas. Negara akan membayar ganti rugi jika berlaku kegagalan. Walaupun syarikat swasta gagal, kerajaan akan melabur modal semula. Dan walaupun projek terhenti, ia boleh disambung semula di peringkat nasional. Ini adalah kelebihan yang sangat besar. Seorang pegawai bertanya, jadi, adakah Anda mengatakan China mempunyai kemungkinan tinggi untuk mengejar kita? Saya berfikir sejenak. Secara jujur, ada kemungkinan. Tetapi China juga mempunyai kelemahan.
China kuat dalam menolak melalui kuantiti, tetapi mereka memerlukan masa untuk membina pengetahuan operasi yang tepat. Hakikat bahawa kita sudah mendahului dalam pengalaman pembuktian sama sekali bukanlah jurang yang kecil. Saya beralih ke slide seterusnya. India. India agak berbeza. India mempunyai medan ujian yang luas. Negara itu luas, dan permintaan elektrik meningkat secara mendadak, jadi terdapat ruang yang tidak terhingga untuk pembuktian. Kerajaan Delhi melihat transmisi superkonduktor sebagai teras infrastruktur masa depan dan sebenarnya sedang memajukan projek untuk menghubungkan Mumbai dan New Delhi. Tetapi masalah India adalah konsistensi. Apabila kerajaan bertukar, projek sering terhenti atau arahnya berubah sepenuhnya. Tidak mudah untuk mengekalkan pelaburan jangka panjang. Brazil juga serupa. Brazil mempunyai kadar tenaga boleh diperbaharui yang tinggi, jadi mereka berminat dalam transmisi superkonduktor. Tetapi keadaan ekonomi tidak stabil. Kadar pertukaran mata wang asing sangat tidak menentu, dan kewangan kerajaan ketat menjadikannya sukar untuk meneruskan pelaburan infrastruktur berskala besar. Mereka mungkin boleh bermula dengan gemilang, tetapi sukar untuk bertahan hingga ke akhir. Dan slide terakhir, Malaysia. Saya menerangkan bahagian ini dengan perlahan terutamanya. Malaysia adalah kes yang paling menarik di antara 4 negara ini. Menarik tidak bermakna mengancam. Sebaliknya, saya merujuk kepada data satu demi satu. KDNK Malaysia berada di luar 20 teratas dunia dan modal lebihan yang boleh dilaburkan dalam projek superkonduktor adalah sangat terhad. Ekonomi Malaysia sangat bergantung pada ekspor. Sedikit goyah dalam industri utama seperti elektronik atau komoditi dan seluruh negara akan terjejas. Dalam struktur sedemikian, membakar berbilion-bilion ringgit tanpa sebarang hasil selama 10 tahun adalah hampir mustahil. Yang lebih penting ialah struktur korporat. Saya menunjukkan data struktur kewangan syarikat-syarikat Malaysia sambil menjelaskan. Syarikat-syarikat besar Malaysia mempunyai nisbah hutang yang tinggi. Jika mereka gagal dalam satu projek besar, sukar untuk pulih. Mereka tidak mempunyai budaya bertolak ansur dengan kegagalan seperti di Eropah atau Amerika Syarikat. Dan negara tidak akan memberikan sokongan tanpa had seperti China. Oleh itu, syarikat-syarikat Malaysia tidak boleh mengambil risiko sepenuhnya dalam projek berisiko tinggi seperti transmisi superkonduktor. Saya berhenti seketika dan membuat kesimpulan. Mengikut perkiraan, Malaysia tidak akan bertahan hingga ke akhir. Mereka mungkin menunjukkan minat pada mulanya. Kerajaan mungkin menyokong penyelidikan, dan beberapa syarikat mungkin membentuk konsortium untuk memulakannya. Tetapi apa yang akan berlaku selepas 3 atau 5 tahun? Apabila kos meningkat seperti bola salji dan tiada hasil? Adakah pemegang saham akan berdiam diri? Adakah parlimen yang meneliti belanjawan kerajaan akan terus menyalurkan wang? Seseorang di bilik persidangan mengangguk. Saya berkata dengan suara yang yakin, Malaysia adalah negara yang rasional. Rasional bermaksud mereka membuat pengiraan kos faedah yang tepat. Dan transmisi superkonduktor sekurang-kurangnya untuk 10 tahun akan datang bukanlah perniagaan yang sepadan dengan pengiraan kos faedah. Jadi, Malaysia pasti akan menarik diri pada satu ketika. Itu adalah pilihan yang rasional. Pegawai Kementerian Kewangan bertanya lagi, jadi, kita hanya perlu memerhatikan China? Saya menjawab, ya, China jelas merupakan pesaing yang kuat. Tetapi kita mempunyai kelebihan yang menentukan, pengalaman pembuktian. Walau seberapa banyak wang yang China tuang, mereka tidak boleh membeli data yang terkumpul melalui ujian berulang dalam persekitaran bandar sebenar. Pengalaman itu akan mengambil masa sekurang-kurangnya 5 hingga 10 tahun untuk dikumpul. Saya menutup komputer riba sambil menambah perkataan terakhir. India dan Brazil perlu diperhatikan, tetapi bukan ancaman segera. Malaysia tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Apa yang perlu kita fokuskan ialah China dan terus meluaskan jurang dengan China. Suasana bilik persidangan menjadi lebih ringan. Analisis saya nampaknya telah menenangkan mereka. Beberapa pegawai kanan bertukar pandangan dan mengangguk. Saya mengemas fail sambil berfikir, ini bukan keangkuhan. Ini adalah analisis realiti yang dingin. Selepas mesyuarat, apabila saya keluar ke koridor, saya yakin Malaysia akan tercicir awal dalam permainan ini. Mereka kekurangan keterdesakan. Mereka kekurangan wang. Mereka kekurangan masa. Dan yang paling penting, mereka tidak mempunyai kelonggaran untuk menanggung kegagalan. Transmisi superkonduktor bukanlah domain yang boleh dicabar oleh negara sedemikian. Saya melihat pemandangan Paris di luar tingkap. Jauh di bawah tanah,
kemudahan pembuktian kami terus diuji. Di sebalik keamanan itu terdapat 30 tahun penyelidikan, pelaburan berbilion-bilion euro, dan pengetahuan yang terkumpul oleh ratusan jurutera. Negara seperti Malaysia mengejar itu? Mustahil. Saya menyemak jadual mesyuarat seterusnya dan kembali ke pejabat. Saya tidak perlu memikirkan tentang Malaysia lagi. Mereka akan hilang secara senyap-senyap tidak lama lagi. Keyakinan bahawa saya tidak perlu memikirkan tentang Malaysia lagi goyah hanya 2 minggu kemudian. Kedengaran ketukan di pintu pejabat saya. Setiausaha saya masuk dengan berhati-hati. Doktor, ada pelawat dari Malaysia. Tiada janji temu, tetapi dia berkata dia mesti berjumpa dengan Anda. Saya mengangkat kening. Malaysia? Ada apa? Setiausaha itu menghulurkan kad nama. Dr. Azman bin Kasim, Ketua Penyelidik Kanan Tenaga Nasional Berhad, TNB. Saya melihat ke bawah pada kad nama itu dan mengeluh. Ini bermula lagi. Lawatan seperti ini sentiasa mengikut corak yang sama. Mereka datang untuk meminta pemindahan teknologi atau untuk menjajaki kemungkinan kerjasama. Tetapi apa yang mereka ada hanyalah semangat, dan apa yang kami mahukan tidak ada pada mereka. Beri saya masa 10 menit sahaja, kata setiausaha itu. Saya berfikir sejenak. Saya boleh menolak, tetapi mungkin tidak mengapa untuk mengesahkan di tahap mana Malaysia berada. Baiklah, suruh dia masuk. Dr. Azman masuk, seorang lelaki dalam pertengahan 40 keropaan. Sutnya kemas, tetapi dia kelihatan agak letih. Dia memberi salam dengan sopan dan saya mengangguk ringkas sambil menjemputnya duduk. Ada apa? Dr. Azman mengeluarkan fail dari bagnya sambil mula bercakap. Malaysia juga berminat dalam pembangunan teknologi transmisi superkonduktor. Kami sedar bahawa Eropah adalah yang paling maju dalam bidang ini. Oleh itu, saya datang untuk membincangkan kemungkinan kerjasama. Saya separuh mendengar kata-katanya. Saya sudah menjangkakan kandungannya. Kerjasama? Kerjasama jenis apa yang Anda maksudkan secara khusus? Dr. Azman berkata dengan berhati-hati. Kami tidak mengharapkan pemindahan teknologi, tetapi jika kami boleh membeli peralatan pembuatan kabel superkonduktor atau sistem penyejukan utama, kami juga menjalankan penyelidikan sendiri, tetapi pembinaan kemudahan mengambil masa terlalu lama. Saya ketawa dalam hati. Dia fikir hanya dengan membeli peralatan sudah cukup? Saya menyilangkan tangan dan memandangnya. Dr. Azman, saya akan berterus terang. Walaupun kami menjual peralatan itu kepada Anda, adakah Malaysia boleh menggunakannya dengan betul? Air muka Dr. Azman bertukar tegang. Saya meneruskan. Peralatan transmisi superkonduktor bukan sekadar mesin. Satu sistem penyejukan sahaja yang mengekalkan negatif 196 darjah, melibatkan beratus-ratus sensor dan peranti kawalan yang disegerakan. Jika suhu tersasar walau 0.1 darjah, seluruh sistem akan runtuh. Untuk memasang, menentukur, dan mengendalikan itu memerlukan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman. Dr. Azman menjawab dengan tenang. Itulah sebabnya kami mahu belajar. Kami bersedia walaupun ia mengambil masa. Saya menggelengkan kepala. Masa bukan masalahnya. Wang adalah masalahnya. Berapa banyak Malaysia boleh melabur dalam bidang ini? Pembinaan kemudahan awal sahaja menelan belanja sekurang-kurangnya 2 bilion ringgit. Anda perlu bersedia untuk 5 bilion ringgit untuk mencapai peringkat pembuktian. Dan walaupun Anda mencurah wang itu, peluang kejayaan kurang daripada 10%. Dr. Azman berdiam diri. Saya bercakap dengan lebih terus terang. Berapakah bajet tahunan TNB? Berapa peratus daripada itu adalah untuk penyelidikan dan pembangunan? Bolehkah Anda mengekalkan projek yang tidak menjana hasil selama 10 tahun dengan bajet itu? Bibir Dr. Azman terkatup rapat. Saya tahu dia tidak akan dapat menjawab. Sebenarnya, Malaysia kekurangan modal untuk menyertai permainan ini. Saya berkata dengan dingin, China disokong oleh negara jika gagal. Jepun mempunyai asas pembuatan yang kukuh. Eropah mempunyai pengalaman operasi. Tetapi Malaysia ada apa? Dr. Azman berdiam diri seketika. Kemudian perlahan-lahan membuka mulutnya. Kami mempunyai keterdesakan, desperation. Kami adalah negara yang sangat memerlukan kebebasan tenaga. Itulah sebabnya kami tidak boleh berputus asa. Saya mendengus. Keterdesakan? Jika teknologi boleh dibangunkan hanya dengan keterdesakan, tiada projek akan gagal di dunia. Ini bukan isu kehendak, ini adalah isu sistem. Malaysia tidak mempunyai kelonggaran untuk pulih jika berlaku kegagalan besar. Syarikat perlu berhati-hati dengan pemegang saham, dan kerajaan perlu lulus semakan belanjawan parlimen. Dalam struktur sedemikian,
Siapa yang akan bertanggung jawab ke atas proyek defisit 10 tahun? Dr. Azman masih tenang. Jadi, kami cuba mendekatinya secara berbeza. Daripada pelaburan berskala besar, kami akan bermula dari skala kecil, secara berperingkat. Saya mengeluh, itu lebih tidak cekap. Ekonomi skala adalah penting dalam transmisi superkonduktor. Bermula dengan skala kecil akan meningkatkan kos unit secara eksponen. Akhirnya, Anda akan membazirkan lebih banyak wang. Udara di bilik persidangan menjadi berat. Saya mengerling jam tangan saya. Sudah 20 menit berlalu. Dr. Azman, saya akan berterus terang, kata saya sambil berdiri. Walaupun kami menjual peralatan itu, Malaysia tidak akan dapat menggunakannya dengan betul. Anda tidak tahu cara memasangnya. Anda tidak tahu teknologi penentu ukuran. Dan Anda tidak mempunyai pengetahuan operasi. Ia seperti menjual pisau bedah kepada bayi. Wajah Dr. Azman bertambah tegang. Saya memberikan pukulan terakhir. Kembalilah dan buat lebih banyak wayar kuprum. Superkonduktor bukanlah domain untuk negara seperti Malaysia. Ini bukan isu kerjasama. Ini adalah isu kelayakan. Dr. Azman perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Saya melihat sekilas emosi yang berbeza di matanya. Kemarahan? Malu? Saya tidak pasti. Tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memasukkan failnya ke dalam beg dengan senyap dan berdiri. Baiklah, kata Dr. Azman ringkas. Terima kasih atas masa Anda. Dia memberi salam dengan sopan, dan saya hanya mengangguk acuh tak acuh. Pintu tertutup. Saya melihat keluar tingkap sambil berfikir. Seorang lagi pemimpi yang menyedari realiti. Orang Malaysia sentiasa seperti ini. Penuh semangat, tetapi tidak mempunyai akal realiti. Mereka fikir mereka boleh mengatasi teknologi dengan kehendak. Setiausaha saya masuk semula. Doktor, mesyuarat seterusnya dalam 30 menit. Saya mengangguk. Fikiran tentang Dr. Azman sudah terpadam dari kepala saya. Dia tidak penting. Di atas meja pejabat saya, laporan projek Eropa masih bertimbun. Pengembangan segmen Paris, persiapan pembuktian Berlin, kajian pelaburan tambahan Amsterdam. Kami bergerak ke hadapan, dan dunia memerhatikan kami, Malaysia. Mereka akan berputus asa tidak lama lagi. Atau mungkin mereka sudah berputus asa. Air muka Dr. Azman hari ini memberitahu saya begitu. Dia akan kembali dan melaporkan kepada pihak atasan bahawa kerjasama dengan Eropah adalah mustahil. Dan projek Malaysia akan dipadamkan secara senyap-senyap dari belanjawan. Saya menghirup kopi. Ia pahit, tetapi ia adalah kebenaran. Transmisi superkonduktor adalah permainan orang kuat. Tidak ada ruang untuk orang lemah. Itulah realiti yang dingin. Saya melihat pemandangan Paris di luar tingkap. Di bawah tanah, kabel kami masih berfungsi dengan senyap dan bandar itu aman. Mengekalkan keamanan ini bukanlah kehendak, tetapi teknologi, data dan pengalaman yang terkumpul selama 30 tahun, dan modal untuk menanggung kegagalan. Saya membuka fail mesyuarat seterusnya. Saya tidak perlu bimbang tentang Malaysia lagi. Mereka pasti telah menyedari had mereka sendiri. Saya percaya begitu, sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Pada masa itu, saya tidak tahu air muka yang ditunjukkan oleh Dr. Azman ketika dia meninggalkan pejabat saya. Saya tidak tahu bahawa kesunyiannya bukanlah penyerahan, tetapi keazaman, dan saya tidak dapat membayangkan hasil yang akan dicapai oleh keazaman itu dalam beberapa tahun akan datang. Pada saat ini, saya masih yakin, Malaysia akan tercicir tidak lama lagi. 6 bulan berlalu sejak Dr. Azman pergi. Saya hampir melupakan lawatan itu. Ia adalah episod yang tidak penting. Tetapi, tugas saya bukan sahaja untuk meneruskan projek kami. Ia juga tugas saya untuk memahami tren negara pesaing dan menjejaki sejauh mana mereka telah mencapai. Setiap pagi Isnin, laporan akan tiba di meja saya. Dokumen yang meringkaskan status projek superkonduktor di seluruh dunia. Kebanyakannya adalah kandungan yang boleh dijangka. Tiada kemajuan, penangguhan, kekurangan bajet kata-kata ini diulang. Apabila saya membuka laporan minggu ini, saya tidak mempunyai jangkaan. Saya menghirup kopi dan membalik halaman pertama. Status projek Shanghai China. Saya perlahan-lahan membaca. China masih agresif. Kerajaan Beijing melabur tambahan 80 bilion yuan pada suku terakhir sahaja dan menambah 500 lagi kaki tangan penyelidikan. Jumlahnya sahaja sudah memberangsangkan. Tetapi saya tahu perkara utama. Tidak ada gunanya mencurah wang dan orang ramai jika mereka tersekat dalam teknologi pembuatan konduktor superkonduktor. Terdapat nota kecil di tengah laporan. Kemudahan pembuktian Shanghai.
Kerosakan sistem penyejukan semasa ujian perintis. Pemulihan dijangka mengambil masa 3 bulan. Saya mengangguk, itu dijangkakan. Sistem penyejukan bukan hanya untuk menurunkan suhu. Beratus-ratus sensor mesti memantau suhu dalam masa nyata dan mengawalnya dalam milisaat. Pengetahuan itu tidak ada dalam buku. Ia hanya terkumpul melalui pengalaman. China nampaknya percaya mereka boleh membeli masa dengan wang. Tetapi dalam bidang ini, itu tidak berfungsi. Saya membalik halaman seterusnya. Projek sambungan Mumbai dan New Delhi, India. Laporan itu mencatatkan secara ringkas. Semakan semula belanjawan akibat pertukaran kerajaan. Kemajuan projek tidak menentu. Saya tersenyum sinis. Itu dia. Masalah India bukanlah teknologi, tetapi politik. Apabila kerajaan baharu mengambil alih, projek kerajaan lama sentiasa menjadi sasaran untuk semakan semula. Tiada kesinambungan. Brazil adalah lebih ringkas. Kajian semula pengecilan projek kerana kos operasi sistem penyejukan yang berlebihan, hanya 1 baris. Saya sudah tahu, tarif elektrik Brazil lebih rendah daripada Eropah. Mengendalikan kabel superkonduktor memerlukan sistem penyejukan berjalan 24 jam, dan kosnya lebih mahal daripada kaedah transmisi tradisional. Ia tidak menjana keuntungan ekonomi. Halaman terakhir, Malaysia. Saya membalikkannya secara acuh tak acuh. Saya fikir tidak akan ada kandungan yang besar. Tenaga Nasional Berhad, TNB, penyempurnaan ujian awal fasa 1 peralatan penyejukan buatan sendiri, persediaan pembuktian asas, sedang dijalankan. Saya berhenti seketika. Buatan sendiri? Saya membacanya sekali lagi. Malaysia membuat peralatan itu sendiri? Tiada butiran dalam laporan itu. Hanya bahawa mereka membuat peralatan asas sendiri dan sedang melakukan pembetulan dan percubaan berterusan secara senyap-senyap. Tiada pengumuman yang gemilang, tiada liputan akhbar. Ia hanya disahkan bahawa ia sedang dijalankan secara senyap-senyap. Dengan tekun, saya mengerutkan kening. Membuat peralatan sendiri bukanlah sesuatu yang hebat. Masalahnya ialah sama ada peralatan itu berfungsi dengan betul. Sistem penyejukan superkonduktor adalah domain yang sama sekali berbeza antara membuat dan mengendalikannya. Anda boleh memasangnya, tetapi mengekalkan negatif 196 darjah dalam sisihan 01 darjah adalah isu lain. Saya menutup laporan itu. Tidak ada yang akan berubah hanya kerana Malaysia membuat peralatan. Mereka masih tidak mempunyai pengalaman operasi dan tiada data pembuktian. Mereka mungkin akan tersekat selepas beberapa percubaan. Dan apabila kos terus meningkat, mereka akhirnya akan berputus asa. Saya melihat keluar tingkap. Langit Paris masih cerah dan bandar itu aman. Saya berfikir, Malaysia senyap dan tidak mengeluarkan wang. Kesunyian biasanya bermaksud 2 perkara, menyerah atau tiada kemajuan. Saya memutuskan yang kedua. Tiada kemajuan. Jika ada pencapaian, mereka pasti akan mengumumkannya. Orang Malaysia suka mengumumkan pencapaian kecil dengan hebat. Hakikat bahawa ia benar-benar senyap sekarang bermakna mereka tidak mempunyai apa-apa untuk ditunjukkan. Laporan minggu depan juga serupa. China masih mencurah wang, India masih menyemak semula bajet, dan Brazil sedang mengkaji pengecilan projek. Malaysia, pembetulan peralatan asas diteruskan. Saya tersenyum kecil. Pembetulan? Itu adalah cara halus untuk mengatakan kegagalan. Mereka membuatnya, tetapi ia tidak berfungsi dengan betul. Jadi mereka terus memperbaikinya. Saya tidak tahu berapa lama mereka akan memperbaikinya, tetapi jelas mereka masih jauh dari peringkat pembuktian. Sebulan berlalu, laporan terus datang. China gagal dalam penyetempatan konduktor. Mereka masih perlu mengimport bahan teras dari Jepun, dan itu menjadi kesesakan. Bajet India dipotong 30%. Brazil secara rasmi mengumumkan penamatan projek. Malaysia masih senyap. Pembuatan peralatan sendiri, pembetulan berterusan dan percubaan semula. Ayat yang sama diulang setiap minggu. Saya kini melangkau bahagian itu secara sambil lewa. Ia tidak penting. Suatu hari di mesyuarat, seseorang bertanya, "Bagaimana dengan Malaysia?" Saya menjawab ringkas, "Tiada kemajuan." Mereka masih mempermainkan peralatan asas buatan sendiri yang bermaksud ia tidak berfungsi dengan betul. Mereka mungkin akan berputus asa tidak lama lagi. Orang di bilik persidangan mengangguk, tiada lagi soalan mengenai Malaysia. 3 bulan lagi berlalu. Berita besar meletus dari China. Kemalangan besar di kemudahan pembuktian Shanghai. Kabel rosak akibat beban berlebihan sistem penyejukan. Pemulihan akan mengambil masa 6 bulan. Saya membaca laporan itu sambil berfikir.
Tepat sekali. Inilah yang berlaku tanpa pengalaman operasi. India menangguhkan tarikh penyambungan semula projek untuk tempoh yang tidak ditentukan. Kerajaan baharu memutuskan untuk mengutamakan bidang lain. Brazil sudah menarik diri. Malaysia masih dengan ayat yang sama. Saya tidak membacanya lagi. Saya hanya melihatnya dan melangkauinya. Kandungan yang tidak bermakna. Tumpuan saya adalah pada China. Bila China akan mencabar semula dan bila bajet mereka akan kehabisan, negara kecil seperti Malaysia sudah hilang dari radar. Semasa pembentangan suku tahunan di bilik persidangan, saya menerangkan status pesaing. China masih mengancam. Tetapi kemalangan baru-baru ini telah menyebabkan mereka berundur. India terhenti atas sebab politik dan Brazil menarik diri kerana masalah ekonomi. Negara-negara lain tidak bernilai untuk disebut. Seorang pegawai bertanya, "Bagaimana dengan Malaysia?" Saya berfikir sejenak. Adakah Malaysia ada? Ya. Saya menjawab secara acuh tak acuh, Malaysia masih mempermainkan peralatan asas. Memandangkan tiada berita kegagalan pun, mereka mungkin tidak mempunyai kos untuk mengadakan majlis pengebumian. Ketawa meletus di bilik persidangan. Saya turut ketawa. Kerana itu bukan jenaka, tetapi fakta. Saya melihat Paris di luar tingkap. Di bawah tanah, kabel kami masih berfungsi dengan sempurna. 3 tahun operasi tanpa insiden. Inilah teknologi sebenar. Bukan pengumuman yang gemilang, tetapi operasi yang senyap. Itulah keupayaan. Saya meletakkan laporan di laci. Kandungan yang sama akan muncul minggu depan. China sedang pulih, India terhenti, Brazil menarik diri, Malaysia senyap, dan kami akan terus bergerak ke hadapan. Kesunyian Malaysia tidak bermakna apa-apa kepada saya. Saya yakin bahawa kesunyian adalah nama lain untuk kegagalan. Mereka sedang runtuh secara senyap-senyap dan akan hilang sepenuhnya. Saya percaya. Pada masa itu, saya tidak tahu apa yang sedang dicipta dalam kesunyian itu. Saya tidak tahu bahawa percubaan yang senyap sedang terkumpul dan bukannya pengumuman yang gemilang, pengulangan yang gigih dan bukannya bajet yang besar dan keazaman yang terdesak sedang terkumpul dan bukannya keyakinan yang angkuh. Tetapi, saya tidak melihatnya. Saya tidak mahu melihatnya, dan saya fikir saya tidak perlu melihatnya. Malaysia sudah tamat, saya percaya begitu. Setahun berlalu. Laporan masih datang setiap minggu, tetapi saya kini mengurangkan masa membacanya. Kebanyakan kandungan adalah boleh dijangka. Tetapi minggu ini berbeza. Pagi Isnin, setiausaha saya masuk tergesa-gesa. "Doktor, kemalangan besar berlaku di Shanghai, China." Saya meletakkan kopi saya dan menerima laporan itu. Tajuknya tidak menyenangkan. Kemalangan serius kemudahan pembuktian superkonduktor China. Projek disemak semula sepenuhnya. Saya membuka laporan itu. Kemalangan besar berlaku di kemudahan pembuktian Shanghai akibat kecacatan konduktor superkonduktor. Sistem penyejukan tidak dapat menahan beban berlebihan dan meletup. Dan sebahagian kemudahan musnah sepenuhnya. Nasib baik tiada kecederaan. Tetapi kos pemulihan sahaja akan mencecah ratusan juta. Saya perlahan-lahan membaca. Perkara utama adalah konduktor. China telah cuba menyetempatkan konduktor superkonduktor selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya gagal. Kawalan kualiti tidak mencukupi. Konduktor yang diimport dari Jepun adalah sempurna, tetapi konduktor buatan sendiri mempunyai kecacatan halus. Kecacatan itu terkumpul dan meruntuhkan keseluruhan sistem. Baris terakhir laporan itu mengagumkan. Kerajaan Beijing memutuskan untuk memotong bajet projek superkonduktor sebanyak 50%. Tarikh, pengaktifan semula, kemudahan pembuktian tidak ditentukan. Saya menutup laporan itu. China telah runtuh. Tidak, ungkapan runtuh tidak tepat. China masih mengekalkan projek itu. Cuma mereka memperlahankan rentak secara drastik. Mereka juga mempunyai had. Tidak kira berapa banyak wang yang mereka ada, mereka tidak dapat menyelesaikan kesesakan teknikal dengan wang. Saya melihat keluar tingkap sambil berfikir. China adalah pesaing yang paling kuat, tetapi China pun teragak-agak. Ini adalah petanda yang baik. Ia bermakna kelebihan teknikal kami semakin kukuh. Keesokan paginya, satu lagi laporan tiba. Kali ini Brazil. Kerajaan Brazil mengumumkan penggantungan rasmi projek transmisi superkonduktor. Kos, operasi penyejukan tidak dapat ditanggung. Masalah Brazil jelas dari awal. Ia tidak menjana keuntungan ekonomi. Mengendalikan kabel superkonduktor memerlukan sistem penyejukan berjalan 24 jam dan tarif elektrik Brazil tidak dapat menampung kos itu. Tambahan pula, turun naik kadar pertukaran mata wang asing menyebabkan kos peralatan import terus meningkat.
Laporan itu memetik kenyataan Menteri Tenaga Brazil. Teknologi superkonduktor adalah berorientasikan masa depan, tetapi pada masa ini tidak sesuai dengan keadaan ekonomi Brazil. Kami beralih pelaburan kepada bidang tenaga boleh diperbaharui. Ia adalah ungkapan yang sopan, tetapi akhirnya bermaksud menyerah. Saya mengangguk. Itu dijangka. Brazil adalah mustahil dari awal. Mereka mempunyai semangat, tetapi tiada kemampanan. Seminggu kemudian, berita dari India juga tiba. Kerajaan India menangguhkan proyek superkonduktor untuk tempoh tidak ditentukan, keseluruhan bajet diperuntukkan. Semula kepada proyek grid pintar, India mengubah arah sepenuhnya. Daripada superkonduktor, mereka beralih kepada menaik taraf grid kuasa sedia ada. Ia adalah pilihan yang lebih realistik, tetapi mereka juga akhirnya berputus asa. Saya menyebarkan laporan-laporan itu dan melihatnya. China, Brazil, India. Setahun yang lalu, mereka adalah pencabar dalam bidang superkonduktor. Tetapi sekarang, bajet China dipotong separuh dan Brazil serta India telah menarik diri sepenuhnya. Saya mengumpulkan pegawai tinggi di bilik persidangan. Saya melaporkan status terkini secara ringkas. Dalam suku tahun yang lalu, pesaing utama telah berundur secara berantai. China mengurangkan skala proyek sebanyak separuh selepas kemalangan besar. Dan Brazil serta India secara rasmi menarik diri. Seorang pegawai bertanya, "Jadi, adakah Anda mengatakan bahawa sekarang tiada pesaing?" Saya berfikir sejenak. Tidak boleh dikatakan tiada sama sekali. China masih mengekalkan proyek itu. Dan Jepun terus membangunkan teknologi pembuatan. Tetapi, secara praktikal, hanya kami yang boleh meneruskan pembuktian berskala bandar. Suasana bilik persidangan menjadi ceria. Seseorang mengucapkan tahniah dan beberapa orang bertepuk tangan. Saya mengangkat tangan untuk meminta senyap. Masih terlalu awal untuk meraihkan. Apa yang perlu kita lakukan ialah meluaskan jurang ini. Hanya kerana pesaing telah jatuh, tidak ada sebab untuk kita berhenti. Apabila saya kembali ke pejabat selepas mesyuarat, laporan minggu ini diletakkan di atas meja saya. Saya secara rutin membalik ke halaman terakhir, Malaysia. Saya fikir tidak ada apa-apa yang istimewa. Pembuatan peralatan asas sendiri, pembetulan berterusan, dan percubaan semula. Ayat yang sama. Saya tersenyum kecil. Negara lain bermula dengan gemilang dan runtuh dengan riuh, tetapi Malaysia hilang secara senyap-senyap. Saya menutup laporan itu sambil bergumam. Malaysia juga akan membuat pengumuman rasmi tidak lama lagi. Penggantungan projek atau penangguhan untuk tempoh yang tidak ditentukan. Atau mungkin hanya memotong bajet secara senyap-senyap dan membiarkannya pudar. Saya melihat Paris di luar tingkap. Bandar itu aman, dan di bawah tanah, kemudahan pembuktian kami terus diuji. Kami telah berada di peringkat pembuktian selama 3 tahun. Inilah perbezaan keupayaan, bukan permulaan yang gemilang, tetapi penyiapan yang senyap itulah teknologi sebenar. Saya membuka pelan suku tahunan seterusnya. Pengembangan segmen Paris, pembuktian Berlin secara menyeluruh, perbincangan kerjasama London. Kami terus bergerak ke hadapan, sementara pesaing jatuh satu demi satu. Kami marah tanpa goyah. Saya yakin, monopoli Eropah dalam transmisi superkonduktor telah diwujudkan. China tidak akan pulih selama bertahun-tahun, dan Brazil serta India tidak akan mencabar lagi. Jepun akan fokus pada pembuatan, dan Amerika Syarikat akan kekal dalam teori. Dan Malaysia, saya tidak memikirkannya pun. Mereka sudah hilang dari radar. Negara tanpa berita, tanpa pencapaian nama yang akan dilupakan sepenuhnya tidak lama lagi. Apabila saya meninggalkan pejabat lewat malam, pemandangan malam Paris memukau. Melihat bandar yang bersinar itu, saya berasa bangga. Kami menjaga jantung bandar ini, dan tiada negara di dunia yang boleh mengejar kami, saya percaya. Tetapi ada sesuatu yang saya tidak tahu, bahawa terdapat orang yang tidak pernah berhenti walaupun dalam kesunyian. Bahawa terdapat orang yang maju selangkah demi selangkah, tanpa pengumuman yang gemilang, dan bahawa kesunyian itu tidak lama lagi akan menjadi ribut. Saya tidak tahu pada masa itu. Sama sekali tidak. 6 bulan lagi berlalu. Saya kini hampir melangkau bahagian pesaing dalam laporan. Saya tidak perlu membacanya. China masih dalam pemulihan. Brazil dan India sudah tiada, dan negara lain tidak pernah bermula. Hari itu juga hari Isnin yang biasa. Apabila saya menghirup kopi dan membuka laporan, saya tidak mempunyai jangkaan. Saya melirik bahagian China. Percubaan semula penyetempatan konduktor. Kemajuan minimum. Seperti yang dijangka,
Brazil dan India sudah hilang dari senarai. Saya membalik halaman terakhir, Malaysia. Saya kini secara rutin cuba melangkaui bahagian ini. Tetapi ada sesuatu yang berbeza. Ayat itu telah berubah. Tenaga Nasional Berhad, TNB. Penyambungan selesai kabel superkonduktor segmen 1 km kepada grid kuasa. Saya tidak percaya mata saya. Saya membacanya sekali lagi. Penyambungan segmen 1 km. Sambungan grid kuasa. Saya perlahan-lahan meletakkan laporan itu. Apa maksudnya ini? Tiada butiran lanjut dalam laporan itu. Hanya bahawa Malaysia telah menyambungkan segmen 1 km dengan peralatan buatan sendiri dan kini dalam ujian perintis. Tiada pengumuman akhbar, tiada kenyataan rasmi. Ia hanya disambungkan secara senyap-senyap dengan tekun. Saya mengerutkan dahi. 1 km. Itu bukan tahap makmal dan ia juga tidak mencukupi untuk dipanggil pengkomersialan. Tetapi yang pasti, Malaysia telah melakukan sesuatu. Selepas lebih 2 tahun berdiam diri, mereka akhirnya mengeluarkan hasil. Saya membaca laporan itu lagi. Saya fikir saya terlepas sesuatu. Tetapi itu sahaja. Tiada maklumat tambahan, tiada spesifikasi teknikal, tiada data operasi, hanya fakta bahawa ia telah disambungkan. Saya menggelengkan kepala. Menyambung boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Masalahnya ialah berapa stabil ia boleh dikendalikan. 1 km disambungkan? Baiklah. Tetapi adakah ia berjalan selama sehari? Adakah ia berjalan selama seminggu? Saya memanggil setiausaha saya. Kumpulkan maklumat tambahan tentang projek Malaysia. Saya perlu mengesahkan sama ada segmen 1 km itu benar-benar beroperasi atau hanya ujian. Beberapa hari kemudian, laporan tiba. Kandungannya mengecewakan. Tiada pengumuman rasmi dari pihak Malaysia. Liputan akhbar tempatan minimum, data operasi terperinci tidak dapat disahkan. Saya menutup laporan itu sambil berfikir. Tepat sekali, jika ia benar-benar berjaya, mereka pasti akan mengumumkannya. Mengadakan sidang akhbar, mengeluarkan siaran media, memberitahu dunia. Hakikat bahawa ia senyap bermakna ada sesuatu yang tidak kena. Mungkin ia disambungkan tetapi tidak berfungsi dengan betul, atau ia berjalan selama beberapa hari dan berhenti. Saya berasa lega. Hakikat bahawa Malaysia menyambungkan 1 km bukanlah sesuatu yang hebat. Kami sudah mengendalikan 5 km di Paris selama 4 tahun. 1 km adalah peringkat yang kami lalui 10 tahun yang lalu. Dalam mesyuarat, seseorang bertanya, Malaysia menyambungkan 1 km, betul? Saya menjawab secara acuh tak acuh. Menyambung tidak sukar. Masalahnya ialah operasi. Jika ia berjalan selama seminggu dan kemudian meletup, itu bukan kejayaan. Orang di bilik persidangan mengangguk. Saya menambah. Tambahan pula, 1 km jauh dari pengkomersialan. Sekurang-kurangnya 10 km diperlukan untuk membincangkan keuntungan ekonomi. Malaysia akan mengambil masa bertahun-tahun lagi untuk berkembang dari 1 km ke 10 km, saya yakin. Sambungan 1 km Malaysia hanyalah mercu tanda kecil. Mungkin untuk publicity atau untuk laporan dalaman. Walau apapun, ia tidak berada di tahap untuk dibandingkan dengan kami. Sebulan berlalu. Tiada maklumat tambahan mengenai Malaysia dalam laporan itu. Segmen 1 km beroperasi. Data terperinci tidak didedahkan. Saya tersenyum kecil. Beroperasi? Adakah itu operasi sebenar atau hanya mengalirkan elektrik? Operasi sebenar bermakna mengekalkan kestabilan 24 jam, 365 hari setahun. Bertindak balas terhadap perubahan suhu, mengendalikan turun naik beban dan menyelesaikan masalah yang tidak dijangka dengan serta-merta. Tanpa data operasi sedemikian, hanya mengatakan ia beroperasi tidak bermakna. Saya meletakkan laporan di laci. Saya tidak perlu bimbang tentang Malaysia lagi. Sama ada mereka menyambungkan 1 km atau 10 km, apakah ancaman yang mereka berikan kepada kami? Kami sudah mendahului bertahun-tahun. Saya melihat pemandangan Paris di luar tingkap. Saya berfikir, Malaysia baru mula merangkak. Tetapi kami sudah berlari maraton. Mereka mengejar kami, tidak masuk akal. Malam itu, saya makan malam dengan rakan penyelidik. Dia bertanya, saya dengar Malaysia melakukan sesuatu? Saya menggelengkan kepala. Mereka menyambungkan 1 km. Apa yang hebat tentang itu? Itu yang kami lakukan 10 tahun yang lalu. Rakan sekerja itu ketawa. Namun agak mengejutkan Malaysia sampai sejauh ini. Saya fikir mereka akan berputus asa. Saya mengangkat bahu. Mereka belum sampai ke mana-mana. Mereka baru berada di garisan permulaan.
Dan laluan dari garisan permulaan ke garisan penamat jauh lebih panjang daripada yang mereka fikirkan. Apabila saya kembali ke pejabat, saya terus berfikir. 1 kilometer Malaysia terus mengganggu fikiran saya. Tidak, secara tepat, saya hairan mengapa mereka tidak mengumumkannya. Biasanya, mereka akan menguar-uarkan pencapaian sedemikian. Saya membuat kesimpulan saya sendiri. Mungkin ada masalah. Mereka menyambungkannya, tetapi kestabilan rendah, kos lebih tinggi daripada yang dijangkakan, atau prestasi kurang daripada jangkaan. Itulah sebabnya mereka cuba melangkawinya secara senyap-senyap. Saya mengeluarkan laporan itu dan membacanya sekali lagi. Segmen 1 kilometer disambungkan ke grid kuasa. Beroperasi. Hanya 2 ayat. Saya membaca 2 ayat itu berulang kali. Saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Tetapi akhirnya, saya menutup laporan itu. Apa sahaja yang hilang, itu tidak penting. Malaysia masih jauh di belakang kami dan jurang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan merapatkan. Dalam perjalanan pulang lewat malam, saya melihat pemandangan malam Paris. Lampu-lampu bandar berkelip. Sebahagian daripada lampu itu dihantar melalui kabel superkonduktor kami. Saya berasa bangga. Malaysia menyambungkan 1 kilometer, itu sesuatu untuk diraihkan, tetapi itu sahaja. Mereka baru bermula. Dan kami sudah hampir menamatkan maraton. Saya percaya begitu. Saya percaya 1 kilometer Malaysia hanyalah permulaan yang sederhana, bukan pengecualian. Dan saya tidak terfikir sama sekali bahawa permulaan itu akan berterusan hingga ke akhir. Setahun berlalu sejak berita sambungan 1 kilometer Malaysia. Saya hampir melupakan kejadian itu. Ia tidak penting. Saya fokus pada pengembangan projek pembuktian, sehingga saya tidak sempat memikirkan negara lain. Hari itu juga hari Isnin yang biasa. Apabila saya membuka laporan, saya secara rutin membalik ke halaman terakhir, bahagian Malaysia. Saya fikir saya akan meliriknya secara sambil lewa, menjangkakan tiada apa-apa yang istimewa. Tiba-tiba, tangan saya terhenti. Kabel superkonduktor Malaysia mencapai rekod operasi tanpa insiden 1 tahun dalam grid kuasa bandar sebenar. Saya membacanya sekali lagi. Grid kuasa bandar sebenar, 1 tahun tanpa insiden. Saya melihat laporan itu dengan teliti. Butiran masih kurang, tetapi perkara utama jelas. Malaysia telah beroperasi secara stabil selama 1 tahun, bukan di kemudahan pembuktian, tetapi dalam grid kuasa komersial yang sebenarnya membekalkan elektrik kepada penduduk. Saya mengerutkan dahi. Sekejap. Ini adalah cerita tahap yang berbeza. Ujian di kemudahan pembuktian adalah sama sekali berbeza daripada beroperasi yang disambungkan ke grid kuasa sebenar. Pembuktian adalah persekitaran terkawal. Pemboleh hubah boleh dikurangkan dan operasi boleh dihentikan serta-merta jika timbul masalah. Tetapi grid kuasa komersial adalah berbeza. Elektrik tidak boleh terputus 24 jam dan sistem mesti bertindak balas dalam masa nyata kepada turun naik permintaan yang tidak dijangka. Saya membaca laporan itu lagi. Segmen Singgal Heongdeok di Yongin, Gyeonggi, bekalan elektrik sebenar kepada kawasan perumahan dan komersial. Ini adalah nyata. Ini adalah operasi sebenar, bukan ujian. Tetapi saya segera menggelengkan kepala. 1 tahun masih tidak mencukupi. Kestabilan sebenar hanya boleh diketahui selepas sekurang-kurangnya 3 tahun. Dalam sistem superkonduktor, masalah datang tanpa amaran. Tiada jaminan bahawa jika ia baik untuk 1 tahun, ia akan baik untuk tahun ke-2 dan ke-3. Saya menutup laporan dan beralih ke tugas seterusnya. Rekod 1 tahun Malaysia adalah mengagumkan, tetapi kami juga akan memulakan pengkomersialan di Paris tidak lama lagi. Masih ada jurang. 1 tahun lagi berlalu. Suatu hari, setiausaha saya masuk tergesa-gesa. "Doktor, adakah Anda melihat laporan mengenai Malaysia?" Saya menggelengkan kepala. "Belum. Ada apa?" Setiausaha itu menyerahkan laporan itu. Saya membukanya. Kabel superkonduktor Malaysia mencapai operasi tanpa insiden 2 tahun dalam grid kuasa komersial. Kadar kemalangan sifar kekal. Wajah saya bertukar tegang. 2 tahun. Operasi tanpa insiden selama 2 tahun dalam grid kuasa sebenar. Saya membaca laporan itu dengan teliti. Turun naik suhu, perubahan beban, peningkatan permintaan elektrik yang tidak dijangka, gelombang haba dan cuaca sejuk melampau. Sistem beroperasi secara stabil dalam semua keadaan ini. Saya bersandar di kerusi saya. Ini adalah cerita yang berbeza. 1 tahun mungkin nasib baik. Tetapi 2 tahun bukan nasib baik. Ia adalah teknologi. Ia adalah bukti bahawa mereka mempunyai pengetahuan operasi yang betul. Dan yang lebih mengejutkan ialah, kami masih belum memulakan pengkomersialan.
Kemudahan pembuktian Paris masih dalam peringkat ujian. Kami bersedia secara teknikal, tetapi kelulusan peraturan tertangguh dan terdapat masalah budget. Semasa kami membincangkan pengkomersialan, Malaysia sudah beroperasi secara sebenar selama 2 tahun. Dalam mesyuarat, seseorang bertanya, Malaysia mencapai operasi tanpa insiden 2 tahun. Adakah ini baik? Saya cuba menjawab dengan tenang, tetapi suara saya bergetar. 2 tahun adalah pencapaian yang ketara. Tetapi kami juga akan memulakan pengkomersialan tidak lama lagi. Orang di bilik persidangan mengangguk, tetapi saya secara dalaman berasa tidak selesa. Malaysia bergerak lebih cepat daripada yang dijangkakan. Tidak, bukan cepat. Mereka sudah mendahului kami. Kami masih dalam peringkat pembuktian, tetapi Malaysia sudah dalam tahun ke-2 pengkomersialan. Saya mengarahkan setiausaha saya. Kuatkan pengumpulan maklumat mengenai projek Malaysia, data operasi, spesifikasi teknikal, skala budget. Kami perlu mengetahui segala-galanya. Selepas setiausaha keluar, saya melihat keluar tingkap. Langit Paris masih cerah, tetapi kebimbangan kecil mula bertapak di fikiran saya. Beberapa hari kemudian, laporan tiba. Tetapi ia mengecewakan. Maklumat teknikal dan data operasi terperinci. Pihak Malaysia tidak didedahkan. Liputan akhbar tempatan minimum. Tiada pengumuman rasmi. Saya meletakkan laporan itu sambil berfikir, mengapa mereka begitu senyap? Biasanya, mereka akan membuat pengumuman besar dengan pencapaian sedemikian. Gelaran pengkomersialan pertama dunia adalah sangat besar. Mengadakan sidang akhbar, dihadiri oleh pegawai kerajaan, dan bermegah kepada dunia. Tetapi Malaysia berdiam diri sepenuhnya. Seolah-olah mereka sengaja cuba untuk tidak menarik perhatian. Saya berasa tidak selesa. Apa yang dimaksudkan dengan kesunyian ini? Adakah ada masalah dan mereka cuba melangkauinya secara senyap-senyap? Atau adakah mereka sedang merancang sesuatu yang lebih besar? Dan 2 tahun lagi berlalu. Apabila laporan diletakkan di atas meja saya sudah mempunyai firasat. Tangan saya menggeletar. Saya perlahan-lahan membuka laporan itu. Kabel superkonduktor Malaysia mencapai rekod operasi tanpa insiden 4 tahun dalam grid kuasa komersial. Rekod operasi komersial terlama dan pertama di dunia. Saya berdiri dari kerusi saya. 4 tahun. Operasi tanpa insiden selama 4 tahun dalam grid kuasa bandar sebenar. Saya membaca laporan itu lagi. Dan sekali lagi, saya tidak percaya. 4 tahun bermakna 1460 hari. 35,040 jam. Sepanjang masa itu, mereka membekalkan elektrik kepada beribu-ribu isi rumah. Dan sistem tidak pernah berhenti sekalipun. Turun naik suhu, peningkatan permintaan elektrik, pemboleh hubah yang tidak dijangka semuanya ditahan. Saya melihat keluar tingkap. Kemudahan pembuktian Paris masih dalam ujian tahun ke-4. Kami masih menunggu kelulusan pengkomersialan. Kami bersedia secara teknikal, tetapi realitinya berbeza. Malaysia telah disahkan dalam operasi sebenar selama 4 tahun, dan kami masih belum keluar dari tahap makmal. Yang paling mengejutkan adalah perkara lain. Ia dicatatkan dalam cetakan kecil di baris terakhir laporan. Kecekapan operasi, 118% berbanding kemudahan pembuktian Eropah. Kehilangan tenaga, 89% berbanding kemudahan pembuktian Eropah. Tahap terbaik dunia disahkan. Saya meletakkan laporan itu. Tangan saya menggeletar. Mereka mencatatkan kecekapan yang lebih tinggi dalam operasi sebenar daripada kami dalam peringkat pembuktian secara konsisten selama 4 tahun. Ini tidak masuk akal. Kami telah menyelidik selama 30 tahun. Sistem yang dibina oleh jurutera terbaik Eropah, Nexans, Siemens syarikat terbaik terlibat. Tetapi Malaysia, hanya dalam beberapa tahun, bukan sahaja mencapai pengkomersialan pertama di dunia, tetapi juga mengendalikan sistem yang lebih cekap daripada kemudahan pembuktian kami dalam operasi sebenar. Saya berjalan mundar-mandir di pejabat. Fikiran saya berserabut. Pengkomersialan pertama dunia, 4 tahun operasi tanpa insiden. Rekod terlama di dunia, kecekapan tertinggi. Semua ini adalah realiti yang sukar dipercayai. Mesyuarat dipanggil. Saya melaporkan dengan suara yang bergetar. Malaysia telah mencapai operasi komersial tanpa insiden 4 tahun. Ia adalah kes pengkomersialan pertama dan satu-satunya di dunia. Dan ia mengatasi kemudahan pembuktian kami dalam kecekapan operasi. Bilik persidangan senyap. Seseorang bertanya, bagaimana itu mungkin? Kami telah menyelidik selama 30 tahun, tetapi kami belum dapat mengkomersialkan. Saya tidak dapat menjawab.
Saya juga tidak tahu. Seorang pegawai lain bertanya, "Jadi, apa yang kita lakukan sekarang?" Saya tersenyum pahit. Kami masih menguji kemudahan pembuktian. Kami sedang menunggu kelulusan pengkomersialan. Malaysia telah beroperasi secara sebenar selama 4 tahun, tetapi kami masih belum mula. Bilik persidangan senyap. Seseorang bertanya dengan berhati-hati, "Jadi, mengapa kita tidak dapat mengkomersialkan?" Saya teragak-agak seketika. Kemudian membuka mulut. Kami mengejar kesempurnaan. Kami cuba mengawal setiap pemboleh hubah dan menghapuskan setiap risiko. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka bermula walaupun tidak sempurna dan mereka belajar dalam operasi sebenar. Saya meneruskan. Kami gagal bukan kerana kekurangan teknologi. Kami terlalu berhati-hati dan terlalu takut. Sebaliknya, Malaysia mempunyai keterdesakan. Keterdesakan itu menggerakkan mereka dan membuat mereka tidak takut akan kegagalan. Seorang pegawai membantah, tetapi teknologi tidak disiapkan hanya dengan keterdesakan, bukan? Saya mengangguk. Betul, tetapi keterdesakan menghalang mereka daripada berputus asa. Malaysia tidak mempunyai wang untuk membeli peralatan, jadi mereka membuatnya sendiri. Mereka tidak mendapat pemindahan teknologi, jadi mereka membangunkannya sendiri. Mereka mengulang kegagalan, tetapi tidak berhenti. Kegigihan itu akhirnya menghasilkan pengkomersialan pertama di dunia. Bilik persidangan kembali senyap. Saya menambah perkataan terakhir. 3 tahun yang lalu, apabila Dr. Azman datang ke pejabat saya mengabaikannya. Saya berkata Malaysia tidak layak, jangan masuk ke permainan ini. Dan kini, mereka menjadi nombor 1 di dunia, dan kami berada dalam kedudukan untuk meminta kerjasama. Saya berhenti seketika dan berkata, inilah kesimpulan saya. Kami tidak kalah kerana kekurangan teknologi. Kami hanya tidak terdesak seperti mereka. Selepas mesyuarat, saya kembali ke pejabat. Saya bersendirian. Pemandangan malam Paris kelihatan di luar tingkap. Bandar itu masih bersinar, dan di bawah tanah, kemudahan pembuktian kami terus diuji. Tetapi buat kali pertama, saya berasa takut. Kami telah menyelidik selama 30 tahun. Melabur berbilion-bilion euro, mengumpulkan bakat terbaik. Tetapi bagaimana Malaysia berjaya mengkomersialkan pertama di dunia, semasa kami terumbang-ambing di peringkat pembuktian, bagaimana mereka mencapai tahun ke-4 operasi sebenar. Saya membuka laporan itu lagi. Pengkomersialan pertama dunia, 4 tahun operasi tanpa insiden. Ayat itu terngiang-ngiang di mata saya. Saya bergumam, kami telah menyelidik selama 30 tahun, tetapi kami tidak pernah hampir dengan pengkomersialan. Bagaimana mereka menidurkan naga itu? Sejak hari itu, saya tidak dapat tidur lena. Setiap malam, fikiran yang sama berlegar di kepala saya. Bagaimana Malaysia melakukannya? Dan diikuti dengan pemikiran yang lebih menakutkan. Kami sudah kalah, kami sudah kalah. Selepas beberapa hari tidak dapat tidur lena. Dengan rekod 4 tahun pengkomersialan Malaysia terus menghantui fikiran saya, seminggu kemudian saya membuat keputusan. Sudah tiba masanya untuk mengetepikan kebanggaan. Apa yang kami perlukan adalah pengalaman Malaysia. Bagaimana mereka berjaya mengkomersialkan pertama di dunia? Bagaimana mereka beroperasi tanpa insiden selama 4 tahun? Kami memerlukan pengetahuan itu. Saya membuka program email saya. Saya menaip alamat di ruangan penerima. Dr. Azman bin Kasim, Tenaga Nasional Berhad. Melihat nama itu, saya teringat apa yang berlaku di pejabat saya 3 tahun yang lalu. Kembalilah dan buat lebih banyak wayar kuprum. Itu yang saya katakan kepadanya. Jari saya terhenti di atas papan kekunci. Apa yang patut saya tulis dalam tajuk? Saya teragak-agak seketika, kemudian perlahan-lahan menaip. Permintaan kerjasama teknologi. Senyuman pahit muncul apabila saya melihat tajuk itu. Bukankah saya pernah melihat tajuk ini sebelum ini? Tajuk email yang dihantar oleh Dr. Azman kepada saya 3 tahun yang lalu adalah ini. Pada masa itu, saya memadamkan email itu dalam masa kurang dari 5 menit. Saya mula menulis badan email. Tangan saya menggeletar. Kepada Dr. Azman bin Kasim, saya Etienne Leclerc. Pasukan projek Eropah sangat kagum dengan pencapaian pengkomersialan kabel superkonduktor syarikat Anda. Pasukan kami kini sedang membuat persediaan untuk peringkat pengkomersialan, dan kami ingin mendapatkan peluang untuk membincangkan pengalaman operasi dan pengetahuan teknikal syarikat Anda. Saya memadamkan ayat itu dan menulis semula. Ia terlalu formal. Saya memadamkannya lagi dan menulis sekali lagi. Tetapi apa sahaja yang saya tulis terasa seperti pembohongan.
Perkataan sebenar yang ingin saya katakan adalah berbeza. Tolong kami. Kami tersesat. Tetapi saya tidak boleh menulis perkataan itu. Saya adalah ketua penyelaras proyek kebangsaan Eropah dan orang yang bertanggung jawab untuk 30 tahun penyelidikan. Saya akhirnya menyelesaikan email itu dengan ayat yang paling neutral. Kami berharap dapat membincangkan kemungkinan kerjasama. Saya teragak-agak di hadapan butang hantar. Sebaik sahaja saya menekan butang ini, semuanya akan berubah. Kedudukan orang yang bertanya dan orang yang menjawab akan bertukar sepenuhnya. 3 tahun yang lalu, di pejabat saya, Dr. Azman bertanya dengan merayu, "Bolehkah kami membeli peralatan sahaja?" Dan saya menolak dengan dingin. Malaysia tidak layak. Sekarang, giliran saya untuk bertanya. Giliran saya untuk merayu. Saya menutup mata saya dan menekan butang hantar. Balasan datang 3 hari kemudian. Sepanjang 3 hari itu, saya menyemak peti masuk saya berpuluh-puluh kali. Saya tidak dapat tidur pada waktu malam. Bagaimana jika tiada balasan? Bagaimana jika saya ditolak? Fikiran-fikiran itu memenuhi kepala saya. Pagi Kamis, email itu tiba. Pengirimnya adalah Dr. Azman. Saya menarik nafas dalam-dalam dan membuka email itu. Kepada Dr. Etienne Leclerc, saya telah menerima email Anda. Terima kasih atas minat Anda dalam perbincangan kerjasama. Walau bagaimanapun, kami kini memberi tumpuan kepada pengembangan proyek domestik, jadi kerjasama luar negara adalah terhad. Kami berharap dapat membincangkannya semula jika keadaan mengizinkan pada masa hadapan. Saya merenung skrin. Penolakan, ia sopan, tetapi jelas. Jika keadaan mengizinkan pada masa hadapan bermakna bukan sekarang, dan berharap dapat membincangkannya semula bermakna jangan berharap. Saya bersandar di kerusi saya. 3 tahun yang lalu, di pejabat ini, saya memberitahu Dr. Azman, walaupun kami menjual peralatan itu, Anda tidak akan tahu cara memasangnya. Ini adalah kebodohan, bukan kerjasama. Dan sekarang, dia memberitahu saya perkara yang sama. Kata-katanya sopan, tetapi maksudnya sama. Kami tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Saya melihat keluar tingkap. Langit Paris masih cerah, tetapi hati saya gelap. Kami telah menyelidik selama 30 tahun. Kami melabur berbilion-bilion euro mengumpulkan jurutera terbaik Eropah. Tetapi sekarang, kami tidak melepasi ambang pengkomersialan dan Malaysia sudah beroperasi secara sebenar selama 4 tahun. Mesyuarat dipanggil. Saya terpaksa melaporkan. Saya telah meminta kerjasama Malaysia, tetapi ditolak. Apabila saya memasuki bilik persidangan, air muka pegawai tinggi kelihatan gelap. Mereka juga sudah tahu. Seorang pegawai bertanya, "Jadi, apa situasi kita sekarang?" Saya menjawab dengan jujur. Ia adalah yang terburuk. Malaysia adalah negara pertama dan satu-satunya di dunia yang berjaya mengkomersialkan dan menetapkan rekod operasi sempurna selama 4 tahun. Sementara itu, kami masih terperangkap di peringkat pembuktian dan belum mendapat kelulusan pengkomersialan. Pegawai lain bertanya, "Bagaimana dari segi teknikal? Adakah kita ketinggalan?" Saya menggelengkan kepala. Teknologi itu sendiri sudah mencukupi. Masalahnya ialah operasi. Malaysia telah disahkan dalam operasi sebenar selama 4 tahun, tetapi kami hanya mempunyai data makmal. Bilik persidangan senyap. Seseorang bertanya dengan berhati-hati, "Jadi, mengapa kita tidak dapat mengkomersialkan?" Saya teragak-agak seketika, kemudian mula bercakap. Kami mengejar kesempurnaan. Kami cuba mengawal setiap pemboleh hubah dan menghapuskan setiap risiko. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka bermula walaupun tidak sempurna, dan mereka belajar dalam operasi sebenar. Saya meneruskan. Kami tidak gagal kerana kekurangan teknologi. Kami terlalu berhati-hati dan terlalu takut. Sebaliknya, Malaysia mempunyai keterdesakan. Keterdesakan itu menggerakkan mereka dan membuat mereka tidak takut akan kegagalan. Seorang pegawai membantah. Tetapi teknologi tidak disiapkan hanya dengan keterdesakan, bukan? Saya mengangguk. Betul, tetapi keterdesakan menghalang mereka daripada berputus asa. Malaysia tidak mempunyai wang untuk membeli peralatan, jadi mereka membuatnya sendiri. Mereka tidak mendapat pemindahan teknologi, jadi mereka membangunkannya sendiri. Mereka mengulang kegagalan, tetapi tidak berhenti. Kegigihan itu akhirnya menghasilkan pengkomersialan pertama di dunia. Bilik persidangan kembali senyap. Saya menambah perkataan terakhir. 3 tahun yang lalu, apabila Dr. Azman datang ke pejabat saya mengabaikannya. Saya berkata, Malaysia tidak layak, jangan masuk ke permainan ini. Dan kini, mereka menjadi nombor 1 di dunia,
dan kami berada dalam kedudukan untuk meminta kerjasama. Saya berhenti seketika dan berkata, inilah kesimpulan saya. Kami tidak kalah kerana kekurangan teknologi. Kami hanya tidak terdesak seperti mereka. Selepas mesyuarat, saya kembali ke pejabat. Email Dr. Azman masih tertera di skrin saya. Kami berharap dapat membincangkannya semula jika keadaan mengizinkan pada masa hadapan. Penolakan yang sopan. Saya teringat 3 tahun yang lalu. Pejabat yang sama, meja yang sama. Saya melihat tempat Dr. Azman duduk. Pada masa itu, saya yakin Malaysia akan berputus asa tidak lama lagi. Saya percaya mereka tidak layak, tetapi saya salah. Saya salah sama sekali. Saya melihat Paris di luar tingkap. Di bawah tanah, kemudahan pembuktian kami masih terus diuji. Tetapi sekarang saya tahu, ujian tidak akan berakhir. Sebaik sahaja kami mengejar kesempurnaan, kami akan terperangkap di makmal selama-lamanya. Saya membuka email baharu. Kali ini ia adalah laporan dalaman. Tajuknya ringkas. Cadangan semakan semula strategi pengkomersialan. Saya mula menulis badan email. Kita mesti belajar daripada Malaysia. Kita memerlukan permulaan yang berani daripada persiapan yang sempurna. Kita mesti disahkan dalam operasi sebenar, bukan di makmal. Saya berhenti seketika dan menambah ayat terakhir. 30 tahun penyelidikan sudah mencukupi. Sekarang adalah masa untuk bertindak. Saya menekan butang hantar. Kali ini, saya tidak teragak-agak. Malam itu, saya tidur nyenyak selepas sekian lama. Dalam mimpi, saya bertemu Dr. Azman. Dia masih senyap, tetapi matanya berbeza. Dia tidak lagi merayu. Dia juga tidak bertanya. Dia hanya berjalan dengan tekun. Dan saya mengikut di belakangnya. Kami sudah kalah, tetapi permainan belum berakhir. Malaysia telah membuktikan bahawa apabila anda fikir sudah terlambat, itulah permulaan sebenar. Saya tahu sekarang, keupayaan teknologi tidak ditentukan oleh teknologi itu sendiri. Orang yang tidak berputus asa adalah orang yang membuka pintu pada akhirnya. Dan Malaysia membuka pintu itu pertama di dunia.